Allah. Ini bekal akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta maaf tuan-tuan, ditandah tadi sakit perut sikit. Baik, kita pagi ni kita baca selawat insya-Allah. Bagi yang ada bekal akhirat, kita baca muka surat 45. Selawat tibbiyah untuk memohon sembuh dari penyakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Selawat kamilah atau dinamakan selawat nariyah untuk ditunaikan hajat. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Selawat munjiah untuk keselamatan dan ditunaikan hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Selawat Al-Fatih untuk penerang hati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Selawat azimiyah sangat mujarab untuk dapat bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling elok kita baca sebelum tidur. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana 'arshillahil azim wa qamat bihi 'awalimullahil azim an tusalli 'ala sayyidina Muhammadin dhil qadril azim wa 'ala ali nabiyyillahil azim بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم.
selawat Al-Anwar untuk cahaya penerang hati. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Selawat hari Jumaat untuk mendapat syafaat Rasulullah, nanti kita baca hari Jumaat nanti insya-Allah. Baik, kita sambung dengan bacaan kitab kita. Elok kita jadikan amalan, banyak amalan-amalan kerohanian dalam buku ni, bekal akhirat. Bagi yang ada boleh baca sama-sama. Yang tak ada boleh membeli buku ni di kedai-kedai buku, ataupun dari Mahat Taujih pun kita boleh postkan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Baik, kita sambung muka surat 11. Kisah di sebalik ayat ini. Ayat yang kita bacakan kemarin, orang yang mencabuli perjanjian dengan nama Allah, dengan sumpah palsu. Begitu juga orang tua yang berzina, pemimpin yang menipu, orang miskin yang takabur, peniaga yang bersumpah dengan nama Allah, sumpah bohong untuk melariskan barang perniagaannya. Orang yang bila memberi sedekah dia suka ungkit-ungkit. Orang yang sombong dengan pelbagai cara menayang kekayaannya, berbangga. Zaman dulu dilabuhkan pakaian. Orang yang melabuhkan pakaian kerana nak tunjuk kesombongan. Orang yang minta orang kerja tetapi tak bagi upah. Ambil orang, janji nak bagi upah, tak bagi upah. Menginayai pekerja penat lelah. Orang yang jual barang yang bukan sah dijual. Jual orang merdeka, kemudian dia makan hartanya. Semua macam ni, orang yang langgar perjanjian, orang yang berbai'ah dengan nama Allah. Wallahi wabillahi, orang yang angkat sumpah dengan sebut nama Allah. Pemimpin yang katanya nak membela rakyat, jadi pemimpin yang adil, kemudian dia langgar sumpah mitsaq Allah itu, ahdillah. Maka orang macam ni tidak ada bahagian di akhirat nanti. Tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Allah tidak izinkan mereka disyafaatkan, diampunkan. Bagi mereka azab yang pedih. Kita dah sebut pada petang kemarin. Pagi ni kita sambung kisah
sababun nuzul berkaitan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah di sebalik ayat ini. Al-Ash'ath, nama orang, sahabat Nabi. Al-Ash'ath radhiyallahu anhu bercerita bahawa dia memiliki sebidang tanah yang didiami oleh seorang Yahudi. Tanah tu tanah dia. Dia bagi Yahudi buat rumah kayu lah, bagi duduk. Tanah-tanah dia beli tanah. Dia baik dengan Yahudi tu, kawan, sahabat. Boleh tak bersahabat dengan bukan Islam? Boleh. Bolehkah berurusan dengan bukan Islam? Boleh. Nabi sendiri di hujung hayat gadai baju besi untuk mendapat hutang. Baju besi perang Nabi itu di hujung-hujung hayat Nabi tak perang dah. Jadi Nabi gadai baju besi untuk berhutang dengan Yahudi. Hari Nabi wafat tu, hutang tak settle lagi. Baju besi masih tergadai di sisi Yahudi. Nak habang kata boleh urus niaga dengan bukan Islam. Gadai, ambil duit hutang. Letak baju besi dekat Yahudi. Yahudi pegang baju besi Nabi. Selagi tak melunaskan hutang, tak dapat baliklah baju besi itu. Itu dipanggil rohni. Babur rohni. Baju tu marhun. Untuk wathiqatan liddain. Sebagai nak bagi kemas perjanjian hutang. Kamu tak bayar hutang, saya tak bagi barang ni. Kamu bayar hutang habis, saya bagi balik baju besi. Macam tu. Kemudian dia cas lah. Cas upah simpan. Hutang contoh RM1,000. Dia tak boleh naik, tu riba. Tak boleh naik. RM1,000 bayar RM1,000. Tapi dia duduk simpan baju besi tu, dia cas lah sebulan RM10, 2 bulan RM20 macam tu. Dia ambil untung tentang wadi'ah. Tolong simpan barang orang. Oleh kerana Yahudi ni faham akad hutang tak boleh dibayar lebih. Yahudi ni faham dia boleh ambil untung simpan barang orang. Maka Nabi gadai kepada Yahudi. Ramai orang Islam yang berduit. Boleh je Nabi gadai dekat Sayyidina Abu Bakar, hutang duit Sayyidina Abu Bakar. Boleh je Nabi kalau nak gadai dekat Sayyidina Umar, hutang duit Sayyidina Umar. Tapi Nabi sengaja nak tunjuk, nak izhar, nak tayang kat kita, boleh berkawan di dunia, boleh berurusan dengan bukan Islam. No? Tak salah Macam saya cetak kitab, percetakan mesti beli retas dekat toke Cina, tak lari dah kan. Dia mesti ada ambil kertas, ambil dulu, bayar kemudian, bayar dulu, bayar deposit. Mesti punya muamalah tu. Tapi yang cetak kitab saya ni orang Islam lah. Islam, syarikat Nabila nama. Islam. Tapi dia mestilah berhutang kertas ke, bayar deposit dulu. Duk biasa macam tu kan. Perniagaan, bisnes. Ni satu bab lah. Walaupun begitu, sesama Islam lebih afdal. Kan? Membeli barangan Islam lebih afdal. Bantu support ekonomi Islam. Tapi bukanlah sampai harap. Kita tak boleh lari lah dengan bukan Islam ni. Orang buka kedai runcit, bawang dia apa semua. Minyak mungkin dia boleh ambil minyak lesung. Minyak orang Islam punya. Ni bawang apa ni tak payah. Mesti toke-toke bukan Islam lah kan. Bangsa lain. Terpaksa lah dalam muamalah. Kita nak buat buku. Gam dia, kertas dia. Hak buat tu orang Islam lah. Percetakan Islam. Tapi dia ambil bahan-bahan tu. Tak dapat lari. No? Kita usahakan muamalah dengan orang Islam lebih baik. Nabi sampai wafat tu. Nabi tu tuwfiya Rasulullah wa dir'uhu marhunun 'indal Yahudi. Itu statement yang kita tak boleh ubah dah. Tuwfiya Rasulullah wafat wa dir'uhu, baju perang Nabi, baju besi Nabi, marhunun, tergadai, masih tergadai, tak payah hutang lagi. 'Indal Yahudi, di sisi Yahudi. Sahabat yang tolong pergi bayar. Sebab Nabi hutang tu dapat duit untuk bantu fakir miskin. Orang miskin main rumah Nabi, minta sedekah, habang susah, tak makan. Nabi bukan hutang untuk peribadi Nabi. Nabi hutang untuk orang miskin.
Berhutang bukan hutang peribadi tu, hutang untuk orang. Hutang untuk orang ni bila dia dibebani hutang. Hutang ni untuk tolong orang, untuk bantu orang. Macam ni boleh dapat peruntukan zakat. Wal gharimin tu zakat hutang tu. Jadi sahabat pun bila dapat tahu pakat sedih, ya Allah baiknya Rasulullah sampai terpaksa berhutang punya nak tolong orang. Duit yang Nabi hutang tu bukan Nabi makan kat Nabi, dia bagi kat orang susah. Macam tu. Maka sahabat pun tolong tebuih, tolong bayar hutang, dapat baliklah baju besi Rasulullah SAW. Dan baju besi Rasulullah ni tidak boleh difaraidkan, masuk kepada Baitul Mal dan jadi bahan sejarah lah. Bahan sejarah. Baik, kita nak cerita pagi ni sahabat Nabi. Tadi kita cerita Nabi, sahabat Nabi yang nama Ash'as radhiyallahu anhu, dia cerita dia ada muamalah berurusan dengan Yahudi. Kawan baik, duk berniaga apa semua kan, rakan perniagaan. Dia ni tak ada tanah. Yahudi ni kahwin, dia nak buat rumah atas tanah Ash'as ni. Ash'as ni kata tak apalah, hang buatlah. Bukan aku jual, bukan apa, aku bagi je. Buat rumah kayu. Bila dia nak beli tanah, naql lah, angkat rumah kayu boleh angkatlah pitang lain. Kalau nanti bila aku nak beli tanah ni, hang kena bagi ya. Yahudi ni pun kata okey. Tanah hang. Dan dia duduk, dia kata tanah dia. Tu dia. Dan dia duduk, dia kata tanah dia. Ash'as ni pun zaman dulu tak ada bukti. Dia beli tanah, tak ada geran, nama dia tak ada situ pula dah. Beli gitu je. Tak ada hitam putih, tak ada geran lah. Bila Yahudi ni duduk setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama dia duk habaq kat orang, kata ni tanah dia, sampai ke telinga Ash'as. Ash'as kata, hang cermat sikit, ni tanah aku ni. Dia kata, hai tanah hang. Apa tanah aku yang beli? Pula dah. Sampai sumpah-sumpah Yahudi ni. Ceritanya, orang jahat ni, dia sanggup sumpah. Dia sanggup. Dia ambil hak orang, dia sanggup pegang Quran, junjung Quran. Sumpah ni sebenarnya tak payah junjung Quran. Dengan mulut tu jadi sumpah dah. Sanggup, wallahi. Hadha ardi, ini tanah aku. Ash'as fitnah. Ash'as mendakwa kata tanah dia. Mana bukti dia? Mana geran? Bila masa dia beli? Ada riwayat dia kata Ash'as dah hibah, dah beri terus dekat aku. Ada riwayat dia kata dia yang beli tanah dia. Tu payah manusia ni. Kalau lawan di mahkamah, kalah Ash'as ni. Dia pergi dekat Nabi, dia kalah. Dia cerita. Nabi kata, kalau betul cerita hang sekalipun, tak ada dokumen, tak ada hitam putih, macam mana aku nak memihak kepada hang? Aku akan suruh Yahudi ni nafikan tuduhan kamu. Kamu tuduh dia ambil tanah kamu. Tuduh tu. Dok, tu tanah saya sungguh, wahai Rasulullah. Rasulullah kata, kalau sungguh pun, perundangan, orang panggil qadaan. Qadaan ni di sudut perundangan, dia tengok kepada hujah, dia tengok pada bukti. Hang dikira tuduh dia. Hang tak ada bukti. Macam mana hang nak ambil tanah tu? Tak, saya nak ambil balik tanah saya. Tak boleh. Ini yang banyak duk jadi, no? Banyak duk jadi. Jadi Nabi bertegah di sudut perundangan. Antara cerita ni dengan Allah yang maha mengetahui dipanggil dianatan. Kalau betul tanah tu tanah Ash'as punya, itu antara dia dengan Allah. Sebab undang-undang memang tak lepas. Undang-undang perlu penghujahan dan bukti. Akhirnya dapat kat Yahudi tu. Dia bersumpah, wallahi tanah aku. Dia bagi kat aku. Satu riwayat. Riwayat kedua, aku pi dengan dia. Aku pi beli dengan dia. Lepas tu dia mengaku kata tanah dia pula. Wallahi ni tanah aku. Yahudi memang perangai. Orang Kedah kata lotlak. Sungguh lah. Lotlak. Bukan Yahudi saja. Orang Islam kita pun ada perangai macam tu. No? Ada satu ni baru ni orang cerita kat saya. Ni kes faraid sikit lah. Orang cerita kat saya. Ibu, kes dia macam ni. Ibu mati. Ibu meninggal dunia. Makcik ni mati. Dia mati tak apalah. Dia masih ada gelang rantai yang dia gadai dekat Bangga. Gadai cara Islam lah. Untuk dapatkan hutang. Gadai memang kait dengan hutang. Jadi dia mati, mereka pun buat kira-kira harta dia. Ada lagi harta yang sangkut. Iaitu barang kemas di bank.
Barang kemas di bank. Barang kemas tu pun pusaka. Tapi nak ambil tak boleh. Kena bayar dulu. Kena tebus. Kena bayar hutang. Lain pada hutang kena bayar kos simpan tu. Per bulan kan. Kalau dia simpan 10 bulan. Kalau sebulan tu RM20. 10 bulan RM200. Hak tu kena bayar juga. Bayar hutang. Dapat barang. Sebelum nak ambil barang kena bayar dulu kos simpan barang. Ikutlah berapa bulan simpan. Semua kita maklum bab-bab tu. No? Saya cerita detail ni untuk adik-adik je lah. Tuan-tuan perempuan faham lah. Dia punya konsep gadai ni. Bayar hutang. Hutang tak boleh lebih. Banyak mana hutang, banyak tu bayar. Kalau lebih riba. Cuma mereka boleh ambil untung dekat simpan barang. Okey. Masalahnya bila kira-kira pusaka ni, duk teringatlah barang kemas itu pun pusaka. Siapa nak pergi tebui? Menantu yang baik hati. Menantu yang baik hati dia kata tak apalah. Aku ada duit, aku pergi tebui. Aku pergi tebui guna duit aku bayar hutang. Mak mentua hak mati ni. Menantu mak mentua kan. Mak mentua mati dia pergi tebui bayar duit. Dan dia bayar jugalah segala kos-kos simpan tu. Simpan barang pun bayar. Dapat baliklah mah ni. Bila dapat mah ni nak buat macam mana? Ni pergi jual lah. Pergi jual semua dapat nilai duit. Difaruidkan. Tak apalah. Ni pun tak suruh saya kira pun. Ni pun cuma cerita kes tu. Masalahnya menantu ni bila ni duk peraik-peraik semua. Dia kata sebelum faraid. Hak aku bayar ni. Ada resit. Aku bayar hutang. Aku tebus hutang. Aku bayar kos simpan barang kemas. Sebelum hampa nak faraid. Hampa kira. Dulu si mati berhutang dengan bank. Dia gadai. Okey, sebab tu. Sekarang seolah-olah si mati berhutang dengan aku. Sebab aku yang bayar, aku nak claim balik lah cerita dia. Hampa kena bayar kat aku dululah. Sebab aku yang pergi tebui ni resit dia ni. Tahu ni dia kata apa? Ni dia kata siapa suruh hang rajin tebui? Ayat ni keluar. Siapa suruh hang rajin tebui? Hang yang nak tebui barang tu. Lah barang tu dah dapat kami jual, kami nak faraid. Sebelum faraid kena selesaikan hutang. Hutang dengan menantu hak pi tebui tu lah. Menantu diminta, mereka sepakat tak mau bagi. Sepakat kata apa pula? Ni barang ni barang pusaka. Mah ni mah pusaka. Kami jual dapat duit, kami bahagi ya. Yang bela dia, bini dia lah. Dia menantu, isteri dia sedih lah. Menantu lelaki. Isteri dia sedih lah. Isteri dia lah cerita. Suami saya nak minta hak dia. Sebelum dia faraid, dia nak ketepikan hak tu, dia nak ambil. Hak tu hak dia, hak lebih tu apa faraid lah. Aku bayar hutang, aku tebui, aku. Kadang-kadang, ni duit punya pasal ni, dia kata, dah. Siapa suruh hang tebui? La ilaha illallah. Sebab tu apa-apa pun tuan-tuan. Sepatutnya macam mana menantu ni buat? Sepatutnya menantu ni mesyuarat elok-elok, buat sikit. Macam kita mesyuarat ni ada minit mesyuarat. Tak ada minit pun kira buatlah tulis akuan ni pun sumpah. Bukan sumpah dah, ni pun tanda tangan. Dia kata dia ada duit, dia nak tolong pergi tebui. Tolong nanti apa-apa sebelum faraid dia nak tuntut balik lah. Nak claim balik je, bukan nak untung apa, nak ambil balik hak dia. Dia pergi tebus 5,000, tambah dengan kos simpan apa semua 5,000, mungkin 5,300 ke apa ke. Dia pun ada resit, mesyuarat elok-elok dan tulis. Nanti nak tuntut balik, kalau tidak menaya je. Kalau tidak nak naya sahaja. Tak mau bagi. Ni pun tak mau bagi, ni pun nak faraid semua. Mana boleh faraid? Faraid kena setelah selesaikan hutang piutang, hutang dengan orang, hutang dengan manusia, hak bersih tu, baki bersih tu baru faraid. Barak jenis apa punya. Serupa macam Yahudi ni ya. Jenis ketegak macam mana, tak tahu bab-bab harta nak kena orang ni no. Bila dia tebus, terima kasih. Bila dia minta balik, dia berkata tak ikhlas. Dah tebus, keluar mai ikhlas, tak ikhlas pula dah. Jangan tuan-tuan. Tak boleh. Jangan macam tu. Jangan kira ikhlas, tak ikhlas. Muamalah kita kena jaga elok-elok. Kawan saya ada yang tulis buku. Hasil karya dibayar royalty. Ada yang bayar lansam.
syarikat penerbitan tu bayar banyak siap-siap, sekali itulah bayar. Nanti kalau mereka ulang cetak, mereka tak bayar dah. Itu dipanggil lansam. Ada satu cara lagi, royalty. 10% daripada harga buku mesti dibayar kepada penulis. Setiap kali cetak. Berapa cetak, kuantitinya berapa, 10% akan dibayar. Janji perjanjian, bila nak cetak, kena minta izin dekat dia. Dia izin, dia tahu berapa jumlah cetakan, dia perlu dapat 10%. Kena bayar royalty orang panggil kan. Salah tu. Kawan saya cerita waktu cetakan pertama ni pun bayar. Cetakan kedua, ketiga ni pun buat tak habang apa. Cetak 3,000 naskah ke 5. Buku ni bila laris, orang tak bayar dah. Hak mula tu ni pun bayar. Lepas tu tak bayar dah. Orang macam ni, muamalah macam ni, lahum azabun alim. Allah Ta'ala sebut. Jangan harap nak pergi sembang buat muka kesian dengan Allah. Allah tak layan. Jangan harap Allah nak pandang. Allah tak pandang. Lahum azabun alim. Banyak kes kecoh ni. Sebab tu, kita baca dulu cerita surah Sad. Cerita Nabi Daud alaihi salam. Cerita tentang tapi malaikat lah mai uji dia kan. Seorang malaikat dengan seorang malaikat lagi mai buat cerita, buat satu story cerita, tapi itu malaikat. Saya ada seekor kambing, dia ni kambing 99, kambing saya seekor je. Dia mai pujuk nak tolong bela kambing saya pun bagi kat dia, dia ambil terus. Dia kata kambing dia 100. Li na'jatun wahidah. Inna akhi lahu 99 na'jah. Ni sahabat saya ni kambing dia 99. Kambing saya sekor. Mula-mula nak pakai elok-elok, nak tolong jagalah apalah. Lama-lama saya nak minta hak sekor tu, dia tak bagi dah. Dia kata dia nak tolong jaga, lama-lama dia kebah kat dia. Itu cerita tu walaupun malaikat, tetapi cerita dalam kehidupan kita ni macam tu. Sebab tu saya ni walaupun boleh kita meniaga ni, boleh pakat-pakat dengan orang, saya tak mau. Takut jadi gaduh. Nabi Daud sendiri sebut dah. Kathiran minal khulata. Banyak dah kes terjadi. Pakat meniaga elok-elok, lama-lama bergaduh. La yabghi ba'duhum ala ba'd. Ada orang mengambil kesempatan atas orang lain. Buku saya tulis, saya semak, saya minta pelajar tolong, saya cetak model sendiri, saya meniaga sendiri. Bukan kita ni tak mau. Dia kalau macam royalty semua tu boleh kena penipuan. Tuan guru saya, syekh, orang yang patut dihormati pun ada orang berkena. Sebab tu buat sendiri. Akhirnya apa-apa pun, kalau kita kerja sendiri, kita urus sendiri, insya-Allah itu lebih terkawal. Nabi Daud bila dengar-dengar macam tu, hang kambing hang seekor ah. Kambing dia 99 ekor. Dia minta mula-mula memanglah syarikat. Kau nanya syarikat. Syarikat ni mana apa? Kongsi, usaha sama. Mai aku tolong bela kambing hang. Nanti dapat anak aku nak guru mana nak bagi anak, adalah. Lain kali balas terus. Nabi Daud dengar-dengar, Nabi Daud kata, laqad zalamaka. Dia ni telah buat zalim kat hang. Bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Dia minta, dia merampas seekor kambing kamu ila ni'aji. Padahal kambing dia dah banyak. Macam tu. Jadi kalau kita nak berpakat meniaga, boleh. Dalam Islam ada babu syarikah. Kita boleh share, kita boleh guni modal dan sebagainya. Tapi takut dan bimbang kata-kata Nabi Daud itu. Wa inna kathiran minal khulata. Banyak orang pakat. Pakat ni kalau RM1 2 tak apa lagi. Bila perniagaan tu dah kuih maju, dia kena ada perlembagaan. Dia kena ada undang-undang. Biasanya berpecah. Bila dah banyak ni, duit banyak, adalah sebahagian yang nak menguasai, membolot, gitu. Sebab tu Tuhan pun tak boleh banyak. Tuhan Esa. Kalau Tuhan 2, andai kata aja andai. Lau kana fihi ma alihatan illallah. Allah mengandaikan fardu takdir. Lau tu fardu takdir. Andai kata langit bumi ada Tuhan. Tuhan langit, Tuhan bumi. Apa jadi? La fasadata. Hancur. Langit bumi tak boleh jadi. Bukan jadi lepas tu rasa dah tak jadi langit bumi. Duk bergaduh. Tak boleh. Dua Tuhan tak boleh.
Ada pondok-pondok 2 orang 3 orang tok guru pun bergaduh, tu tok guru sama tok guru gaduh, dia ada cemburu, dia ada dengki. Tak boleh banyak ketua ni, tak boleh, dia kena seorang je. Gitulah. Kalau boleh kita buat kerja apa tak share dengan orang tu lebih ringan kepala daripada kita. Share ni boleh dalam Islam, boleh pelaburan dan sebagainya boleh, tapi seriau lah. Tuan guru saya sendiri pun dia biasa terkena. Dia terkena kalau kita lawan, serabut hidup kita. Boleh lawan, ambil peguam apa semua boleh, tapi serabut hidup kita. Akhirnya orang-orang agamawan ni dia ambil sikap apa? Biar apilah, maafkan mereka macam tu kan. Ada yang cetak rompak, ada yang tak bayar royalty, gitu. Jadi kalau kita kerja sendiri itu lebih lapang kepala kita, hidup kita. Okey, baik. Ni cerita penipuan ni memang banyak. Pengalaman saya, ada hamba Allah ni dia tengok live ni ke tak. Ada hamba Allah mai minta hutang. Bulan 5 hari tu. Bulan 5 tu PKP dah kan. Mai tak ada duit apa semua, nak berhutang. Banyak kali ulang mula WhatsApp, telefon, saya pun kenal. Bulan 5, Mei, 1 Mei. Akhirnya saya kata mai lah, tak apalah. Nyak mana saya pun bukan ada duit sangat, bolehlah tolong. Dia mai jumpa, tidak ada telefon, duk WhatsAppnya. Orang masjid juga, orang yang kita kenal baik. Dia mai kan, mai rumah. Nak hutang RM500. Mula dia suruh transfer saya tak mahu, saya mahu bersemuka. Sebab bersemuka kita boleh buat perjanjian, kita boleh tulis sikit, tanda tangan dua-dua orang. Cop sikit kan. Bagi nampak kemah. Okey, janji di mulut 1 Julai nak bayar. Tapi dia tak katalah wallahi, tapi kemah lah. 1 Mei hutang, hari pekerja 1 Mei. Sebelum 1 Julai nak bayar RM500. Saya pun tengoklah saya ada duit sikit, saya bagilah. Kita kenal. Saya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya Zamri bin Hashim menyerahkan wang hutang, pinjaman hutang sebanyak RM500 kepada Tuan Haji dot. Itu ada tanda tangan lah. Kita buatlah sorak tulis tangan. Ya, sorak tulis tangan. Tak ada nak type lah. Dia pun janji dia tanda tangan sebelum 1 Julai akan bayar. RM500 tak banyak mana pun. Tapi tuan-tuan, tak maaflah cerita peribadi saya ni. Sampai hari ni dia tak bayar. Saya WhatsApp, dia tak balas. Ada juga hari tu sekali dia balas. Patutnya dia WhatsApp saya sebelum 1 Julai. Dia yang kena WhatsApp saya, dia yang kena call saya. Saya WhatsApp, dia jawab, ada masalah kalau apa lah. Tak boleh bayar. Julai. Lah ni Ogos. Lah ni September nak masuk Oktober dah. Kan banyak pun. Dia mengharapkan kita halal. Mungkin. Kalau kita halal pun dia sangkut juga dengan Allah. Sebab tak kena cara macam tu. Hutang orang pun perlu juga kan. Orang pun, iyalah. PKP kita pun ada staff kita, ada pekerja kita, sagu hati tetap jalan. Hutang. Tak bayar sampai sekarang. Buat sengap macam tu je. Saya WhatsApp tak balas. WhatsApp terakhir saya kata saya ni malas lah nak kejar-kejar orang. Kalau tuan tak bayar juga, saya tak akan WhatsApp dah lepas ni. Bukan saya kata saya halal. Tak apalah. Saya anggap ini satu pengalaman hidup saya berurusan dengan orang. Dah ada tulis, dah ada tanda tangan, dah ada Bismillahirrahmanirrahim semua. Tak bayar juga sampai sekarang. Begitulah manusia macam tu. Tu tera tulis tu tera tanda tangan sign tu. Boleh buat ni je. Berjuang Islam hebatlah. Dalam grup-grup tu saya pun ada kadang-kadang post doa lah, post ayat Quran lah, post hadis Nabi lah, masya-Allah tabarakallah. Hutang dengan orang buat sekarang je. Buat tak peduli je. Sebelum 1 Julai. Sekarang dah September, Oktober. Kalau orang yang berpemikiran waras tak ada duit pun mainlah bincang. Kita ada ibrah, takat mana boleh bayar. Macam tu kan. Sekupang pun tak bayar. Bayar sikit-sikit dulu ke. Main sengap terus ni apa cerita kan. Apa cerita. Ini orang yang termasuk dalam ayat ni juga. Janji maneh lah. Hutang ni
orang berhutang buat lupa. Orang bagi hutang dia ingat lah. Tapi saya tulis lah, kalau tak mau layan juga WhatsApp saya ni, saya tak mau dah nak kejan-kejan orang. Saya anggap ini salah satu daripada pengalaman hidup saya. Hak tu dia balas, insya-Allah ustaz. Baru pergi balas pula dah. Insya-Allah ustaz, insya-Allah. Insya-Allah apa tak tahu? Insya-Allah apa tak tahu? Macam tu. Jadi kita kata, kalau tak layan juga WhatsApp saya ni, saya tak mau kejar dah, saya segan lah. Segan. Saya anggap ini salah satu daripada pengalaman hidup saya. Titik kita kata. Dia balas, insya-Allah ustaz. Insya-Allah apa pun tak tahu. Lawak juga, lucu juga. Begitu. Jadi ayat ni menceritakan ada orang dia boleh berkena orang di dunia, di akhirat dia tak lepas. Lahum azabun alim. Begitu. Jadi Ash'as radhiyallahu anhu, tanah tu tanah dia bagi Yahudi, bagi pinjam duduk je. Tapi benda tu tak ada di hitam putih kan, bagi gitu je. Akhirnya Yahudi ni mengaku kata, tanah tu tanah dia punya, celahu, gaduh. Inilah jadi masalah. Baik, Rasulullah tak boleh memihak kepada Al-Ash'as. Rasulullah kena ikut perundangan. Oleh kerana tidak ada perjanjian bertulis, yang kita ni ada janji bertulis ni. Janji bertulis pun boleh buat dek macam tu je. Jadi Rasulullah kata, wahai Ash'as, nak buat macam mana? Kamu bagi tanah dekat dia, kamu tak ada tulis apa-apa perjanjian. Kalau kita ni ada Suruhanjaya sumpah lah, mati stamp lah apa kan, tu pun orang boleh kona lagi. Ada orang wakaf tanah, lagi tak pi tukar pindah milik, janganlah. Dia wakaf mulut, nanti anak akan ambil balik tanah wakaf itu. Macam tu. Wakaf ada perjanjian. Cuak Pesuruhjaya sumpah, ada surat perjanjian wakaf. Pun mereka boleh lawan, mereka boleh ambil balik anak-anak ni. Pangkat ayah tu wakaf lah. Anak-anak boleh rampas balik. Setelah dia tengok sekolah, naik bangunan apa semua, dia pun terliak, dia nampak dia boleh urus. Aku pun boleh urus sekolah. Aku boleh urus. Aku pun nak buat sekolah. Dia pergi ambil balik tanah tu, bukan kata dia nak jual. Dia pun nak urus. Berebut dengan pentadbir sekolah. Banyak jadi. Takat sorak je tak ni. Kena pi pejabat tanah. Kena pindah milik. Tukar milik. Gunalah apa-apa cara. Hibah ke. Kalau wakaf tu kena melalui Majlis Agama Islam lah. Pindah milik kepada Majlis Agama Islam. Banyak jadi macam tu lah. Baik. Ustazah kata apa? Kita tak habaq, tapi memang terniat dalam hati. Mau dia memang tak boleh bayar. Memang nak halalkan, tapi dia tak WhatsApp dan bincang macam mana. Macam tu, tanya saya macam mana cara, saya pun tak tahu. Saya sendiri pun ada masalah itu. Nipa fikir nipa. Mainlah bincang, habang apa masalah. Nak bayar sikit-sikit dulu ke? Saya tak banyak, 500 je. Ni orang kuat. Kuat berjuang juga ni. Orang-orang yang kira macam tu. Baik. Tak apalah, itu Allah Ta'ala nak dipanggil apa? Pengajaran dalam hidup. Pengajaran dalam hidup. Al-Ash'as radhiyallahu anhu bercerita bahawa dia memiliki sebidang tanah yang didiami oleh seorang Yahudi. Beliau ingin mengambil kembali tanah itu. Nak baliklah tanah dia. Namun Yahudi itu enggan menyerahkannya kepada beliau. Yahudi itu membantah seolah-olah tanah itu kepunyaannya. Ada orang sampai bantah, dia hutang kita. Dia sampai wallahi tak hutang. Nabi sebut siapa sumpah nak menang, sanggup sumpah. Dia di pihak yang salah, dia sanggup sumpah. Apa akan jadi? Laqiyallah, nanti dia jumpa Allah. Wa huwa alaihi ghadban, dan Allah sangat benci, murka kepada dia. Jumpa Allah, orang lain jumpa Allah, Allah mengalu-alukan. Allah ucap salam. Tahiyyatuhum fiha salam. Kita hak dalam syurga ni pun ucapan penghormatan kita salam. Allah Ta'ala pun salam juga. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Tu dia ni sahabat saya ni. Ustaz Sani, Abdullah Sani Latif. Baik,
Salamun qawlan min rabbir. Allah pun mengalu-alukan ucapan salam sejahtera, selamat datang, masuk syurga, dialu-alukan. Tapi orang yang kelentong, tipu orang, inaya orang macam ni, kita buat baik ke dia, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah baik perlu dibalas dengan baik dah? Kebaikan itu nipa tunggang kebaikan kita tu, nipa makan kita, nipa inaya kita. Ada ustaz ni baik nipa semua. Ustaz ni ada tulis buku menghalalkan apa hutang, menggugurkan hutang apa semua. Nipa ambil tu mungkin sebagai dalil. Orang macam ni dia jumpa Allah, bukan Allah mengalu-alukan dia. Laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Jumpa Allah, Allah ghadban. Ghadab mana apa? Allah marah sungguh-sungguh. Walaupun semayang kuat, puasa sunat, pi haji ke apa ke, duit ringgit jangan main-main. Kalau orang tak puas hati, mati syahid pun tak masuk syurga. Jangan macam tu. Kalau kita berjanji, ikut perjanjian yang betul. Dalam riwayat yang lain, ada orang berebut perenggan tanah, kan, berebut perenggan tanah. Kena panggil tukang sukat baru betul, sukat. Ada orang dia kata tanah dia ambil shibran, sejengkai tanah jiran. Sejengkai aja, dia kata tak apalah sikit, bolehlah tanam-tanam pokok bunga. Tak, sejengkai tu tanah orang sebelah. Ambil sejengkai, dia kata tak apalah sikit aja. Tak boleh dia pergi buat pagar langgak pergi jiran, dia tanam pokok bunga lepas pergi belah tu. Tak boleh. Kalau kita betul-betul tahu di kampung ni dia ada batu terak kan. Batu terak tu kita ikut batu tu lah, mana tanah kita. Jangan ceroboh hak orang. Ada orang dia anggap mudah kata Nabi. Dia ambil sejengkai, dia kata banyak ni sejengkai banyak ni nya. Sini ke sini ataupun sini ke sini. Ambil perenggan tu. Nabi cukup tak bagi hak orang. Nabi kata walaupun sejengkai, tawaqahullah, dia duduk dalam kubur, dia menanggung sejengkai sab'a aradin, sejengkai hak 7 lapis bumi ni. Atas kepala dia duduk tekan, dia duduk tanya dia. Berat tu, sejengkai yang 7 lapis bumi. Langit 7 lapis, bumi pun dia ada 7 lapisan. Cuma langit ni dia ada renggang-renggang lah, ada kehidupan malaikat. Bumi ni dia rapat-rapat, sab'a aradin. Jenuh tanggung. Dia akan tanggung tu dalam kubur 7 lapis bumi yang sejengkai menekan bahunya. Dan sampai di mahsyar pun dia duduk rasa berat. Dia nak lintas titian sirat. Nabi kata cuba bayang macam mana dia nak lintas. Dengan duduk tanggung tanah. Memang sejengkai, tapi sejengkai 7 lapis bumi. Berat tak berat? Berat dah, ya Allah. Tu pasal apa tu? Ambil hak orang. Sikit ya? Sikit pun tak boleh. Nabi kata bukan kita ni merampas balak. Kita curi kayu sugi. Walau qabdatan min arak, kayu sugi tu. Kayu sugi pun tak boleh ambil. Hak orang. Kalau malas-malas bayar, lambat-lambat saja-saja pun tak boleh juga. Nabi kata zulmun matlul ghani, orang berkemampuan. Matl ni biat, tabiat lengah bayar. Dia mampu bayar, dia buat lengah-lengah nanti. Berbulan-bulan. Kalau dia mampu. Zulmun matlul ghani zulmun. Yahillu irdu, halal maruahnya. Kalau kita nak sebut nama peribadi pun boleh. Halal. Dia tak kira mengumpat dah. Matlul ghani, orang yang melengahkan bayar hutang sedangkan dia matl ghani, dia berkemampuan, dia saja buat lambat. Zulmun, satu kezaliman. Yahillu irduhu, boleh kalau kita nak mengumpat, nak sebut nama, tak salah. Mungkin ada orang kata apa ustaz duk cerita ni, saya jadi mengumpat. Tak, saya tak sebut nama. Kalau saya sebut nama boleh. Yahillu, Nabi kata halal. Mana tahu kalau saya sebut nama jelas-jelas, tuan-tuan dan puan-puan dengar-dengar hak mana orang dekat-dekat ni kata, oh tak sangka dia tu kah? Oh dia tu kah? Ustaz dah terkena, jangan sampai kami pula terkena. Itu tujuan dia. Tapi kita tak gamak lah walaupun yahillu halal diumpat orang tersebut. Tapi kita tak mau sebut lah kan. Sebab ada orang tak faham kata mengumpat haram. Tak, ini dikecualikan oleh Nabi mengumpat yang tidak diharamkan. Baik.
Janganlah nanti laqi Allah wa huwa alaihi ghadban. Allah murka. Jumpa Allah, Allah marah. Macam kita duduk luar negara lah, kita balik kita tak sabar nak peluk ayah kita, balik ke airport, pipi kat ayah kita, dia tarik muka masa, dia marah. Allah, jam. Jam. Dia main macam nak sambut kita, rupanya dia main nak marah kita. Dia tunggu ke airport tu, dia nak marah kita. Kita pun main ayah nak salam, dia tak mau salam. Kita nak peluk, dia buat muka masa, dia marah. Aduh. Patutnya bertemu Allah tu, Allah mengalu-ngalukan. Ini dah ghadban, Allah marah. Sebab apa? Sebab perkena orang, tipu orang, kelentong orang, inaya orang. Lalu Al-Ash'as mendatangi Rasulullah dan menceritakan perkara tersebut kepada baginda. Lantas Rasulullah bertanya kepadanya, adakah engkau mempunyai bukti? Ini masalahnya. Bukti dah tak? Macam tadilah, menantu pergi tebuih barang mak mertua. Adalah resit, ada, tapi mungkin dia kata kami bayar dah. Kalau bawa pergi mahkamah, mungkin dia kata kami bayar dah. Tapi dalam fiqh, dakwaan bayar pun kena ada bukti juga. Dalam fiqh. Kalau mendakwa bayar, contoh, yuran. Pihak waris kata bayar dah. Pihak sekolah cek tak ada. Dakwaan bayar perlu bukti. Gitu. Kalau tak ada bukti, kira tak bayar. Gitu. Apa-apalah kita di Dobi, kita ambil baju. Ni pun kata tak bayar lagi. Kita kata bayar dah. Cari resit tengok. Bukti bayaran. Apa-apa bayaran perlukan bukti. Itu dia punya kaedah fiqh dia lah. Fiqh dia macam tu. Sebab al-aslul adam. Asalnya kita tak bayar. Kita hantar baju kat Dobi, asal tak bayar lagi. Bayar ni perlu bukti. Sebab kembali kepada asal tak bayar. Betul tak? Kita makan di kedai, asal tak bayar, makan ngak-ngak, betul, balik gitu je. Tukar kedai kata, weh, hang tak bayar ni. Kita tak bayar dah. Mana bukti pembayaran? Kalau kedai hak jenis bagi resit, boleh lah kita tunjuk bukti. Kalau kedai tak bagi resit, kena bayar sekali lagi lah. Itu kaedah fiqh dia. Al-aslul adam, asal belum bayar. Untuk menyatakan bayar, apa-apa payment yang kita bayar, perlu bukti, perlu kita simpan resit. Itu penting dalam fiqh kita ni. Fiqh ni dia nak jaga tak mau bergaduh. Sebab fiqh tu sendiri dia tak tahu mereka ni betul ke, dia ni betul ke, siapa betul, tak tahu. Buktilah yang akan menentukan. Kalau kita dah bayar tapi tak ada bukti pembayaran, nak kena bayar sekali lagi, nak macam mana? Bayar je lah. Terpaksa. Gitu. Jadi bukti ni penting. Al-Ash'as menjawab, tanah ini memang milik saya, hak saya ni. Tetapi saya tidak mempunyai sebarang bukti. Jam. Tak ada geran apa bagi gitu ya. Lalu Rasulullah menyuruh orang Yahudi itu supaya bersumpah. Rasulullah kata, Yahudi, tanah hang kau? Dia kata, ya, tanah saya. Ash'as kata, tanah dia? Dia tuduh saya, dia fitnah saya. Hang berani sumpah? Yahudi, mau tak berani. Demi nak dapat tanah orang, sanggup sumpah. Yahudi ni bila Rasulullah tawarkan sumpah, Yahudi ni berkata, dia sanggup sumpah. Ash'as kata, sebelum Yahudi sumpah, Ash'as kata, wahai Rasulullah, sudah tentu dia akan bersumpah. Sudah tentu dia akan sumpah, walaupun itu bukan hak miliknya. Dan habislah harta saya kalah. Nabi kata, macam mana? Macam itulah, bila dakwaan tanpa bukti, dia kena sumpah nafikan. Memang benar Yahudi itu dengan beraninya bersumpah bahawa tanah itu miliknya. Ya Allah. Dulu kawan saya di Syria dulu, ni cerita rumah sewa. Selalu ayah duk main kutip rumah sewa ni, duit sewa ayah main Arab lah kan, duk main kutip. Ada sahabat saya ni duk satu rumah, bukan rumah saya, dia cerita lah pengalaman mereka. Ada satu bulan tu anak dia main kutip duit sewa. Tak apalah, okey. Bulan kedua anak lagi main, ayah sakit ke, ayah sibuk ke, hantar anak main. Anak main kutip duit sewa. Dia tak bagi kat pak dia. No, dia ambil duit tu, balik, mungkin pak dia tanya, mana duit sewa? Bulan pertama okey lah. Bulan kedua pak dia tanya, mana duit sewa? Dia kata, Nepal tu, tolak Malizi, budak-budak student Malaysia tu, tak bayar. Tak mau bayar. Nepal kata nak tunggu pak mai juga baru Nepal bayar. Dia tak tahulah pasal Nepal. Nepal tak mau bayar kat cek. Cakap Arab lah. Cakap Arab lah. Terjemah Melayu. Nepal tak mau bayar kat cek. Padahal bayar dah.
Pak dia pun hangat hati apa punya ni pun ni. Bayarlah kat anakku. Anakku pun bayarlah. Nak tunggu aku siapa? Tak, ni pun tunggu pak juga. Saya pergi, ni pun tak mau bayar. Bulan lepas okey. Bulan ni pun tak mau bayar. Padahal bayar dah. Bayar dah. Pak dia pun mai kira nak macam nak marah, nak sound apa. Tak apa siapa nak susah-susahkan aku. Aku kirim mana aku. Bayarlah kat anak aku duit sewa. Terkejut habislah kawan-kawan saya ni. Pakat terkejut lah. Subhanallah. Kami bayar dah. Mula bergaduh. Bayar, tak bayar. Bayar, tak bayar. Bayar, tak bayar. Astaghfirullahalazim. Islam ni dia bukan sembahyang saja. Kelentong-kelentong guni pun Islam tak bagi. Kawan-kawan saya ni memang mereka bayar dah. Waktu tu bujang lah kat jadi ustaz. Ada yang jadi bisnes peniaga, businessman semua adalah. Waktu tu bujang bukan duit banyak sangat. Nak kena kutip collection sekali lagi pula bayar. Pasal tak ada bukti pembayaran. Pak ni pun jenis mengaji undang-undang, mengaji fiqh sikit. Pak ni kata, betul ke hampa bayar? Mana bukti? Aduh, jenis bayar ni bukan Arab ni dia jenis tak mau tulis tu. Dia bukan nak tulis buat resit ke apakah. Tambah anak dia tu memang mungkin anak dia ni ada masalah kewangan, anak dia palas duit tu. Makan kat dia. Pak ni main marah-marah. Yang kawan-kawan saya ni tak mau bayar. Mana nak ada duit, baru bayar je kemarin, bayar pula. Nak kena kutip duit. Kalau 8 orang kena bagilah dulu lira lah, duit lira. Jadi ingat lah. Pak ni kata hampa tak bayar. Ni pun ni kata anak tuan bayar. Siap dia telefon anak dia suruh mai. Anak dia mai. Anak dia siap cari rumah hampa ada Quran tak? Mana Quran? Mana Quran? Mai aku nak pegang, aku nak sumpah. Ahlifu billah, aku nak sumpah. Ada Quran tak rumah hampa? Mana kata tak ada. Rumah orang Islam mesti ada. Dia siap ambil Quran tu. Sumpah. Pak dia pun bela dia. Anak aku takkan murung. Kawan-kawan saya ni kena bayar sekali lagi. Lepas bayar tu, ni pak pun pergi cari rumah lain lah. Sedih lah. Manusia ni kadang-kadang begitu. Dia ingat Allah itu murah. Sumpah tu tak ada apa. Dia kata, aku sumpah dengan nama Allah. Aku tak kutip pun dia hutang ni. Dan dia boleh gelak. Dia kata tak ada pun. Halilintar ke azab Allah tak kena pun. Kita ni orang Melayu duk faham kalau sumpah murung ni kena lah hukuman Allah. Tak mesti. Tak mesti. Kita orang Melayu ni bila berani sumpah, tanda dia benar. Berani kerana benar. Kita duk pegang ayat macam tu. Tak mesti. Orang jahat pun berani juga. No? Ni pun kena bayar 1 bulan 2 kali bayar. Jenuh lah. Lepas tu dah bermasam muka dengan tuan rumah. Jadi gaduh hinyak-hinyak macam tu. Keluar. Pergi cari rumah lain. Pergi cari rumah lain. Ni sekadar cerita, beberapa cerita pengalaman orang, pengalaman saya. Begitulah perangai watak-watak manusia. Kerana dunia, kerana duit, sanggup buat apa saja. Na'udzubillahi min zalik. Tadi ada soalan apa ni? Dia hutang kita. Syok buat hutang. Pesan jangan habaq kat pasangan dia. Ya betul, saya pun macam tu lah. Hamba Allah tu. Jangan habaq kat siapa-siapa. Ustaz. No? Kita kenal isteri dia, kita kenal tak pergi habaq. Kita ni duk pegang lah mana tak habaq. Jangan habaq kat pasangan dia, takut bergaduh. Hutang kita duk minta tangguh. Tapi pasangan dia duk up kat Facebook gaya senang. Makan itu, makan ni. Dia tu ustaz. Oh macam saya juga lah. Tahkah orang yang sama kan ni? Wan Normah ni. Saya macam tu juga. Yang bini dia tu nampak okey lah. Nampak macam senang lah no. Tahkah masalah yang sama, orang yang sama. Macam mana tu ustaz? Saya nak jawab pun tak boleh. Sebab tadi saya cerita pengalaman saya pun lebih kurang macam tu. Kita pun heran. Nak kata susah. Wa in kana dhu usratin. Kalau orang tu menyatakan susah. Dia mahabak saya tak mampu. Saya boleh bayar banyak ni dulu ke apa. Fanaziratun ila maisarah. Tangguhkan. Kalau dia main cerita dia susah, betul-betul dia susah dia main nyatakan dia tak mampu ini. Main sengap ni yang tak syok. Malu ke apa sengap tak boleh. Kalau dia nyatakan dia orang susah, kita lanjutkan tempoh. Tahun depan pun tak apa. InsyaAllah kita kesian, kita raih.
Wa antasaddaqu, dan kerana kesusahannya itu kita sedekah. Boleh ke kita tak payah bayar 500 tu? Bayar 100 je, 400 tak payah bayar. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kamu sedekah itu lebih baik. Tapi masalahnya, jenis buat sengak, jenis tak layan, jenis tak peduli, ni kita heran ni. Ini kita heran sungguh, awak jadi macam tu. Mungkin dia hutang banyak orang, dia hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini. Jadi dibelenggu hutang, kita nampak hutang dia sikit. Dia semua dia tak bayar. Senang cerita, semua tak bayar. Gitu. Wallahu alam, kita pun tak tahulah. Ada orang kata tak kena kat ustaz, tak apa. Ada. Kalau kita berhutang orang pun, kita dah janji, kalau betul kita sengket tak mampu, ikut undang-undang syariat kita. Nyatakan susah, telefon, minta maaf. Begitu. Seperti mana manis mulut ketika berhutang, begitulah juga kena manis mulut ketika tak mampu bayar. Siapa telefon siapa WhatsApp siapa, kena tahulah macam tu. Salah. Nabi kata, baik ketika berhutang, baik ketika membayar hutang, samhan idza qtada, samhan idza qada. Macam tu. Okey, baik. Memang benar Yahudi itu dengan beraninya bersumpah bahawa tanah itu miliknya. Dia sanggup bersumpah dengan sumpah palsu demi untuk mendapatkan habuan dunia, thamanan qalila, yang sedikit itu. Sedangkan di akhirat nanti dia akan diseksa dengan siksaan yang sangat pedih. Selepas Yahudi itu bersumpah, maka harta milik Al-Ash'as, tanah tu menjadi milik yang sempurna kepada Yahudi. Nabi tak bagi bangkit-bangkit dah benda lepas-lepas ni. Ni tanah dia. Nabi kena macam tu, hakim, undang-undang begitu. Maka Nabi memujuk As'as dengan mengkhabarkan beliau akan mendapat nikmat yang besar di akhirat nanti. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Peristiwa sebegini juga mengingatkan kita kepada prinsip perundangan Islam. Orang yang mendakwa perlu mengemukakan bukti, dan orang yang mengingkari dakwaan tertuduh pula wal yamin ala man ankar, bersumpah menafikan dakwaan itu. Cerita Ash'as ni boleh rujuk dalam kitab Tafsir Al-Munir, Allah yarham Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kitab tu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.